KPM. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Masih lagi menonton saluran Didik TV KPM di rancangan Teras bersama saya, Nisa K. Tadi kita dah belajar dengan adik-adik sekolah rendah kita tahun 3 berkenaan dengan topik jaga adab tidurmu. Jadi kawan-kawan saya yang di sekolah menengah, ini topik untuk anda di mana kita juga akan belajar pendidikan Islam. Tapi topik ini sangat-sangat menarik berkaitan dengan kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim. Agak-agaknya kan, siapa ustazah yang akan bersama-sama dengan kita pula? Adakah beliau sebenarnya dah pernah datang Teras ke tak belum lagi? Okey, baiklah, sebelum tu kita tonton dahulu profil beliau. Jom. Baiklah, semua yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Wah, Selamat Hari Raya, selamat Nisa. Raya. Wah, ada Hari Raya lah. Ada Hari Raya untuk Nisa. Suka pula saya. Maklumlah. Dan juga ya? abang-abang kru semua. Kena kongsi lah ya. Kena kongsi lah. Okey, baiklah. Nanti kita makan selepas kita habis belajar ya. Ya, boleh. Saya ingatkan boleh jamuan sekarang. Okey, baiklah. Selamat kembali ke Teras Ustazah. Hari ini Ustazah seorang je ya. Ya. Okey, tak apa. Hari ini topik kita sangat-sangat menarik. Di mana memandangkan Ustazah bawa saya makanan. Topik kita ni hari ini berkaitan dengan makanan Ustazah. Betul, ada kaitan dengan makanan. Betul. Sebelum itu ni saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa menjaga SOP di mana saja anda berada. Pelitup muka tu pakai betul-betul. Jangan pakai macam ni. Jangan pakai macam ni ya. Pakai macam ni. Tutup hidung tu dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk melindungi tangan kita daripada bakteria dan juga virus. Dan apabila perlu membuka pelitup muka, silakan Ustazah. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda semua di dalam bekas yang bersih supaya ianya boleh digunakan kembali dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Contoh macam Ustazah ada poket berzip, saya ada bekas plastik, mana-mana lah ya. Yang penting kita menyimpan dengan baik dan tidak buang merata-rata kalau kita nak tukar yang baru. Baiklah Ustazah, apa topik kita pada hari ini? Oh, cakap pasal makanan-makanan ni pagi-pagi ni sesuatu yang sangat menarik dan disukai ramai. Okey, alhamdulillah, insya-Allah topik kita pada pagi ini ada kaitan dengan kuih raya. Ada kaitan dengan makanan yang kita makan. Baik. Boleh kita mula Nisa? Boleh, tapi sebelum tu saya ada kawan-kawan lah. Tadi saya dengar dah mereka nak masuk ke kelas. Oh, nampak makanan semua. Jom masuk ke kelas semua. Jadi saya nak tengok kawan-kawan saya ni dah sampai ke belum ni? Mana kawan-kawan saya ni yang berada di Gombel? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah semua dah masuk. Macam mana adik-adik kita tu nampaknya masih lagi beraya tu. Ya, mereka masih beraya. Pakai baju raya. Silap lah tak pakai baju raya saya hari ni. Kalau tak kita berlawan. Baju raya siapa paling meriah. Jom kita berkenalan dahulu dengan kawan-kawan saya. Kita nak mulakan dengan Anis Kaisara. Silakan perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Kaisara binti Muhammad Syukri dari SMK Taman Datuk Harun. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Selamat Raya Anis Kaisara. Wah, cantik dia hari ni lawa. Dia bertudung-tudung awak macam lebih kurang je kalau tudung kita. Okey, seterusnya kita persilakan adik Muklis. Ada ke adik Muklis? Silakan. Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Fadil dari SMK Taman Datuk Harun. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Terima kasih Muklis. Selamat Hari Raya juga. Seterusnya Afiq Hakimi. Ada Afiq Hakimi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nama saya Muhammad Afiq Hakimi bin Syuhaimi daripada SMK Taman Datuk Harun. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Baiklah, terima kasih. Seterusnya kita nak jemput adik kita yang bernama siapa namanya? Farisha. Silakan Farisha. Assalamualaikum, nama saya Nofal Fitania binti Muhammad Syafaril dari SMK Taman Datuk Harun. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya juga. Terima kasih adik Farisha. Seterusnya kita ada adik Amsyar. Silakan Amsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsyar Najwan bin Azli dari Sekolah SMK Taman Datuk Harun.
Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Wah, terima kasih. Semuanya dah segak-segak. Masih dalam mood beraya walaupun kita sekarang ni mematuhi perintah kawalan pergerakan di mana kita perlulah tinggal di rumah, tidak ke mana-mana, tak pergi ke tempat yang ramai orang yang sesak dan juga sempit. Baiklah Ustazah, hari ni cakap pasal makanan kan, topik kita sangat-sangat menarik di mana topik kita adalah makanan halal lagi baik. Ini apa yang kita perlu tekankan sehari-hari kan Ustazah kan. Jadi jom kita mulakan. Silakan Ustazah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Nisa. Terima kasih juga adik-adik yang bersama kita di dalam studio pada pagi ini, ya. Tahniah diucapkan. Begitu juga adik-adik di rumah, ya, walau di mana saja anda berada, kita masih lagi boleh belajar dengan teknologi yang ada. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat-sangat kita kena syukuri. Nikmat Allah ni sangat banyak. Ya, bukan betul. setakat makan dan minum, tetapi segala yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat hidup dalam keadaan yang selesa, aman dan damai. Ini adalah merupakan satu nikmat yang kita kena syukuri. Betul. Jadi bagaimana kita nak menjadi orang bersyukur? Nak jadi orang bersyukur, kita kenalah taat kepada Allah. Jadi hari ini ada kaitannya, ya, taat kepada Allah dalam beberapa perkara. Jom kita tengok. Sebelum kita mulakan kelas kita, kita tengok dulu beberapa situasi. Agak-agaknya di mana ni? Di pasar raya Di ni pasar biasa raya ni. kita nak Biasa membeli pergi. belah. Mungkin Ustazah nak tanyalah adik-adik. Selalunya adik-adik tolong mak ayah pergi membeli belah di pasar raya, nak beli barang makanan. Apa agaknya yang adik-adik perhatikan? Beri perhatian, ya. Mungkin ada ada yang boleh siapa-siapa kongsikan? nak bagi pandangan ke? Siapa nak kongsikan? Ya, Anis. Silakan Okey, Anis. bagus ni angkat tangan. Melihat logo halal. Okey, bagus. Pastikan kita melihat logo yang halal sebab ada logo tu memudahkan. Lebih memudahkan untuk kita mengenal pasti. Seterusnya, kalau kita pergi ke gerai ataupun restoran nak memilih makanan, agaknya apa yang kita pilih? Bagaimana cara kita memilih gerai atau restoran untuk membeli makanan? Okay, ada siapa-siapa yang nak cuba? Siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsi? Kalau pergi kedai, pergi gerai, kita tengok apa dulu bila kita nak pilih. Kita nak belilah dekat sini, siapa boleh kongsikan? Afiq biasa pergi gerai tak? Pernah tak pergi gerai? Biasa. Okey, apa yang Afiq pilih? Gerai yang macam mana? Yang jual best ke? Okey, apa Murah dia? ke? Yang bersih. Yang bersih. Okey, bagus. Gerai persekitarannya yang bersih. Alhamdulillah. Dan mungkin adik-adik tengok gambar apa ni, ya? Cara kita nak dapatkan haiwan untuk dimakan. Betul. Sama ada di darat atau di laut. Ada banyak teknik, ya. Sama ada kita menternak, ya, ataupun kita beli, ataupun kita memburu seperti dalam gambar ni, ataupun kita ke laut menjadi nelayan. Tetapi apa panduannya? Apa pemilihan haiwan yang kita pilih untuk dijadikan sajian? Siapa boleh bantu? Siapa nak bagi pandangan dia? Siapa nak bagi kita pandangan? nak warm up pagi-pagi ni. Wah, Siapa nampak boleh? macam Mukhlis. Okey, Silakan silakan. Mukhlis. Kita wajib memilih makanan, kita wajib memilih binatang yang halal. Ya, kita wajib memilih binatang yang halal dimakan. Halal dari segi syarak, halal dari segi Islam. Alhamdulillah. Jadi, proses pemilihan makanan tadi, ini yang kita nak belajar nanti ni, Nisa. Adik-adik di rumah, ini yang kita nak belajar nanti, ya. Iaitu dalam tajuk tingkatan 1 Pendidikan Islam Sekolah Menengah, ya. Pelajaran yang ke-9, tajuknya ialah makanan halal lagi baik, ya. Adik-adik di rumah boleh bersedia dengan buku teks masing-masing. Begitu juga adik-adik di studio, dan sediakan alat tulis anda, ya. Dan diharapkan pada akhir sesi ini nanti, murid-murid yang ada di studio dan juga di rumah akan dapat menjelaskan apakah maksud makanan yang halal dan baik. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri makanan yang halal dan baik. Dan ketiga, menerangkan kelebihan pengambilan makanan yang halal dan baik. Okey, cuba jangan ke mana-mana. Sentiasa berada di hadapan TV. Betul. Agar kita dapat
ketiga-tiga hasil pembelajaran ini nanti. Ya, satu topik yang menarik kerana pada setiap hari kan Ustazah, kita ada banyak sangat pilihan untuk kita beli. Ya. Tengok gambar sedap, tengok gambar murah kan. Itu antara tarikan orang membeli. Tapi penting untuk kita memastikan makanan kita pilih, yang kita nak makan, nak beli tu halal dan baik untuk diri kita. Baiklah, kita akan beristirahat seketika sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita akan tinggalkan anda dengan satu video iaitu kepentingan makanan menjaga halal. Halal itu penting. Jadi kita akan jumpa sampai sini. Jangan ke mana-mana, kembali ke teras Didik TV KPM. Apa? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisaki. Kita ada Ustazah Salina dan juga rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun, di mana topik kita hari ini adalah makanan halal lagi baik. Bercakap mengenai makanan halal kan Ustazah, saya nak dengarlah pendapat kawan-kawan kita berkenaan pentingnya menjaga halal itu. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Saya perlu prihatin terhadap pemilihan makanan kerana sebagai seorang Muslim, hendaklah makan makanan yang halal. Jika tidak prihatin terhadap makanan yang dipilih, bimbang terdapat kandungan makanan yang dilarang bagi seseorang Muslim untuk dimakan. Saya sangat prihatin dengan makanan yang saya makan kerana ada di antara makanan di luar sana yang tidak halal. Contohnya, mereka meletakkan minyak ataupun daging khinzir di dalam makanan tersebut. Jadi, kita perlu berhati-hati dalam memilih makanan untuk dimakan. Saya perlu prihatin terhadap pemilihan makanan kerana makanan yang kita makan mempengaruhi kesihatan fizikal atau jasmani. Sebaliknya, dapat juga menjaga kesihatan rohani dan jiwa. Saya prihatin dengan makanan yang saya pilih kerana ada setengah makanan yang dapat memudaratkan kesihatan dan ada setengah makanan yang diharamkan dalam Islam. Saya perhatian dengan makanan yang saya makan kerana jika kita mengambil makanan daripada sumber yang halal, diyakini keimanan dan ketakwaannya akan bertambah kukuh. Ya, itu dia pendapat kawan-kawan kita berkenaan pentingnya menjaga halal ni, kerana bimbang kalau Ustazah kan takut nanti ada bahan-bahan yang tak elok, yang haram dimakan. Jadi penting untuk kita bila nak beli sesuatu tu kita pastikan ianya halal dan bersih. Baiklah Ustazah, jom kita teruskan Ustazah. Alhamdulillah. Baiklah. Kita teruskan ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun membimbing kita, memberi panduan kepada kita. Yang pertama, panduan daripada Al-Quran ya. Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, kita tengok terus kepada maksudnya. Untuk ayat ni tadi, adik-adik di studio dan juga di rumah bolehlah membaca dan buat latihan di rumah ya. Okey, kita perhatikan dulu maksud dia terus. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi. Maksudnya, wahai manusia, makanlah apa-apa yang terdapat di bumi. Halalan tayyiba. Yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Allah telah memberikan kita panduan. Apa dia punya panduannya? Makanan itu mesti halal dan baik. Jadi hari ini kita nak lihat apakah maksud halal dan juga apakah maksud baik. Ya? Ingat, kerana kalau kita tidak mengambil panduan Allah ini, kita maksudnya telah mengikut jejak langkah syaitan. Dan Allah telah beri peringatan kepada kita bahawa syaitan itu musuh kita yang nyata. Ya. Seterusnya Nisa dan juga adik-adik, panduan daripada hadis pula. Okey, panduan daripada hadis pula. Ustazah akan bacakan potongan hadis ini. Okey, sila dengar betul-betul ya. Adik-adik semua beri perhatian. Ya. Summa zakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan yang jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya dari pakaian ataupun sumber yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Murid-murid yang dirahmati Allah, lelaki ini telah melaksanakan antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan doa mustajab. Lelaki ini tadi telah melakukan 3 perkara yang menyebabkan doa mustajab. Yang pertama, musafir. Ya, orang yang musafir doanya mustajab. Itu sebabnya kalau kita bermusafir, banyakkanlah berdoa. Kerana doa orang musafir adalah mustajab. Yang kedua, dia mengangkat tangan, menadah tangan ke langit. Mengangkat tangan, menadah tangan ke langit ini menunjukkan kesungguhan diri. Doa juga akan mustajab. Allah akan makbulkan doa kita. Dan yang ketiga ialah menyebut Asmaul Husna. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan penuh syahdu, dengan penuh merintih kepada Allah, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Namun ketiga-tiga perkara yang menyebabkan doa ini mustajab, ketiga-tiga perkara yang telah dilakukan ini akan menyebabkan doanya mustajab. Tetapi anak-anak, murid-murid, apa berlaku kepada doa lelaki ini? Kata Rasulullah, ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Makanannya yang dimakan itu haram, minumannya yang diminum itu haram, pakaiannya pakaian yang haram, pendapatannya, sumber pendapatan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memakbulkan doanya? Subhanallah. Itu sebabnya ya, Nisa dan adik-adik di studio dan juga di rumah, makanan yang kita makan sangat-sangat penting kerana ia menentukan sama ada doa dan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya. Jadi seterusnya kita masuk pula. Okey. Apakah maksud makanan halal dan baik tadi? Kita nak tahu apa dia halal ni, apa dia baik ni, ya. Okey, dah bersedia semua? Okey. Ini dia. Makanan yang halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak, yang Islam benarkan, yang Allah benarkan, ya. Halal lawannya haram. Halal lawannya haram. Jadi Allah berikan kita panduan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, sebab perkara yang halal ni banyak tau Nisa. Betul? Banyak sangat sebenarnya dalam dunia ni. Yang halal itu banyak, yang haram tu sikit je. Betul. Jadi Allah berikan panduan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi, sehingga akhir ayat. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai, iaitu binatang yang mati tidak disembelih, dan darah, iaitu darah yang mengalir,
dan daging khinzir, termasuk semuanya. Bukan daging sahaja, kulitnya, tulangnya, organ-organ dalamannya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana lain dari Allah, selain dari Allah, bukan disembelih kerana Allah, mungkin kerana pemujaan, mungkin kerana untuk busut, untuk sembahan-sembahan yang selain daripada Allah, ya. Jadi Allah berikan kita panduan supaya kita tahu apakah dia makanan yang halal. Apa dia tadi anak-anak? Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Okey. Makanan yang baik pula, makanan yang baik pula ialah makanan yang telah dibuat kajian, ya. Yang telah dibuat kajian secara saintifiknya. Makanan ni baik untuk tubuh badan manusia, ya. Makanan ini baik untuk tubuh badan manusia. Kalau kita lihat di sini ada 4 ciri dia. Ada 4 cirinya. Boleh tak kita nak berbincang dengan murid-murid yang ada di studio pada hari ini? Apa yang anda faham, apa yang murid-murid faham tentang makanan yang baik itu ialah bersih, makanan yang baik itu ialah berkhasiat, makanan yang baik itu ialah seimbang, dan makanan yang baik itulah ialah mengikut keperluan. Boleh boleh adik-adik di studio kongsikan bersama? Okey, siapa nak cuba dulu? Makanan yang baik itu ialah bersih. Boleh angkat tangan. Ya. Silakan. Okey. Aina Najiha. Silakan. Okey, silakan Aina Najiha. Makanan bersih ialah makanan yang baik untuk dimakan dan menghindar diri daripada penyakit. Contohnya makanan yang dibasuh terlebih dahulu sebelum dimasak dan dimakan. Okey, alhamdulillah, bagus Aina Najiha. Cuba kita lihat pula makanan baik yang dari segi berkhasiat. Berkhasiat macam siapa mana yang nak tu? cuba? Berkhasiat? Okey, Silakan, Afiq, silakan. Makanan yang berkhasiat tidak memudaratkan kesihatan, contohnya seperti sayur dan buah. Makanan yang tidak berkhasiat seperti makanan ringan. Okey. Makanan ringan tapi itu yang sedap kan Nisa? Itu yang sedap, selalu pula terbeli. Okey. Seterusnya, makanan seimbang. Seimbang. Apa tu makanan seimbang tu? Siapa yang nak beri kongsikan? pandangan? Silakan, Mukhlis. Okey, Mukhlis. Makanan yang seimbang merupakan makanan yang harus dimakan bagi memastikan tubuh badan seseorang berfungsi dengan baik. Contohnya mengikut piramid makanan yang betul, seperti nasi, ikan, sayur dan buah-buahan. Okey, dah disebut tadi piramid makanan yang betul. Okey. Baik. Yang akhir ni, ciri yang keempat, makanan yang baik adalah mengikut keperluan. Macam mana apa tu pandangan mengikut adik-adik? keperluan? Siapa yang nak cuba? Siapa nak kongsikan? Farisha. Farisha. Silakan. Okey, silakan Farisha. Makanan mengikut keperluan dari segi umur setiap individu yang berbeza. Okey, maksudnya kanak-kanak tak sama dengan orang dewasa. Betul. Ya, okey, alhamdulillah. Bagus sangat pandangan adik-adik tadi berhubung dengan ciri-ciri makanan yang baik. Jom kita tengok satu persatu, ya. Makanan yang bersih tadi seperti Aina Najiha sebutkan tadi, kita kena basuh dulu, makanan itu mesti dalam keadaan bersih, dan bersih dari segi Islam itu ialah makanan ataupun haiwan yang disembelih dengan cara Islam, ya. Yang diputuskan kedua-dua urat mariknya mesti diputuskan terlebih dahulu. Kenapa? Kerana sembelihan secara Islam dapat memastikan daging haiwan tadi segar, bersih dan bebas dari kuman dan bakteria. Kerana apabila proses sembelihan, darah yang ada dalam haiwan tu dia keluar terus. Keluar semua. Ya? Menyebabkan tak ada darah-darah yang terkumpul dalam daging, akan menyebabkan daging itu rosak. Ya, dan apabila kalau kita makan daging ataupun ayam lah contohnya kan yang masih berdarah, nanti sakit perut. Betul. Dan memudaratkan kesihatan. Jadi makanan itu tidak cukup bersih untuk kita makan. Baiklah Ustazah, sebelum kita pergi ke poin yang seterusnya iaitu makanan yang seimbang, mengikut keperluan dan sihat tu, jom kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kerana masih setia menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, Ustazah Salina dan juga kawan-kawan saya dari SMK Taman Datuk Harun yang di rumah diharapkan masih lagi fokus dengan pelajaran kita. Adik-adik di studio, Kak Nisa nak tanya, kalau masih fokus dan bersedia untuk kembali belajar, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, okey, sedia. Okey, baiklah. Jom Ustazah, kita teruskan. Tadi Ustazah dah kongsikan berkenaan dengan makanan yang bersih. Ya, silakan. Okay. Kalau tadi kita kongsikan dengan ciri makanan yang baik ialah makanan yang bersih. Kali ini kita tengok pula ciri makanan yang kedua yang baik ialah berkhasiat. Ustazah paparkan di sini healthy food lawan junk food, ya. Makanan yang sihat ialah makanan yang ada kandungan vitamin, mineral, semua yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Manakala makanan yang tak sihat ialah makanan-makanan dah diberi namanya pun junk, sampah, ya. Tapi kadang-kadang inilah yang sedap, ya. Sebab makanan ini dianggap tidak berkhasiat kerana dia terlalu banyak kandungan garam, kandungan gula yang berlebihan, ya, dan juga cara memprosesnya. Jadi kita kena berhati-hati, pilihlah makanan yang berkhasiat. Seterusnya, makanan yang seimbang. Cuba anak-anak di studio dan juga di rumah, cuba Nisa tengok pinggan Sehat Malaysia. Saya tahu. Okay. Apa agaknya pinggan Sehat Malaysia? Pinggan Sehat Malaysia ni yang suku-suku separuh kan, cikgu? Ya. Okey, anda yakin? Yakin. Okey, jom kita tengok. Suku-suku separuh. Ya. Apa yang suku? Suku ialah karbohidrat, iaitu seperti nasi. Kita orang kat Malaysia ni nasi lah kan, mi, roti, bijirin. Manakala suku lagi ialah sumber protein, iaitu dari ikan atau daging atau ayam ataupun ke kacang. Dan separuh pula ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita amalkan, makanan yang seimbang ini sebab memang Islam ajar. Okey. Seterusnya, mengikut keperluan pula, kalau tadi adik Farisha kata tak sama orang yang kanak-kanak dengan orang dewasa makan tak sama. Apa jadi kalau kanak-kanak makan banyak, kan? Nanti dia tak sihat. Betul. Ataupun orang yang sepatutnya dia bekerja keras tapi dia makan sikit pun juga tak sihat juga, ya, mengikut keperluan. Jadi anak-anak, kalau kita tengok mengikut keperluan di sini, okey, karbohidrat tu banyak mana? Saiz genggaman. Okey, cuba tengok genggaman Nisa bersama besar juga tu. Banyak itulah nasi Nisa kena makan. Saya sebenarnya makan banyak, Ustazah. Okey, banyak ni lah yang kita kena makan. Kemudian saiz protein pula selebar tapak tangan kita. Maknanya ikan, isi ikan, isi ayam, isi daging tu selebar tapak tangan. Tak sama kan saiz masing-masing. Dan juga sayurnya ialah saiz cukup. Sayur kita banyak ni, ya. Jadi dan amalkan minum air yang cukup. Itu dikatakan mengikut keperluan. Okey, boleh ingat lagi sekali? Karbohidrat, protein dan sayur atau buah-buahan. Ingat tu, ya. Okey, kadang-kadang kita sebenarnya yang banyak ni protein. Ayam, sayur tak ada. Ayam macam ayam pilihan paling besar, Ustazah. Ya, ayam yang paling besar tu, ya. Okey. Seterusnya, apakah cara kita nak menentukan makanan yang baik? Sekarang ni kan Nisa, ada banyak kan, ada online, ada pandu lalu, ada delivery, COD dan sebagainya. Ada juga gerai-gerai, ya. Pelbagai kaedah kita boleh dapatkan makanan kita, ya. Tapi apa cara yang kita nak tentukan, apa panduan yang kita nak laksanakan bagi memilih makanan yang baik? Mungkin kita tanya adik kita dekat studio, ada siapa-siapa nak bagi pandangan? Siapa nak kongsikan macam mana kita nak pilih makanan yang baik? Silakan Amsyah. Silakan Amsyah. Cara menentukan makanan yang baik adalah yang pertama sekali memastikan ada logo halal dari JAKIM dan bersih. Okey, adik Amsyah dia akan pilih makanan yang ada logo halal sahaja dan bersih. Bagus tu. Cuba kita tengok, ya. Yang pertama, kita tengok ramuan dia. Apa isi kandungan dia, ya. Kita kena baca. Kalau dia dalam tulisan yang kita tak faham, kita kena berhati-hati. Kita pastikan kita faham tulisan dia tu. Tengok ramuannya, ya. Kemudian kita tengok cara pemprosesan dia diproses, ya. Cara pemprosesannya
Yang penting mestilah kalau ada kandungan binatang ataupun haiwan seperti ada daging ayam atau daging lembu dan kambing dan sebagainya, mestilah haiwan-haiwan itu disembelih dengan cara Islam. Seterusnya ialah cara memperoleh, iaitu dibeli dengan sah. Ataupun kalau kita tak beli, kita boleh dapatkan dengan cara macam mana, Nisa? Kita dapat percuma, orang bagi. Ustazah bagi. Contohnya macam yang Ustazah bagi tu. Kan? Nisa, kadang-kadang air mineral boleh jadi haram tau. Air mineral tu halal kan? Halal. Tapi boleh jadi haram. Bila macam mana tu Ustazah? Bila kita ambil air mineral kawan. Tanpa kebenaran kawan. Ada tak tu berlaku di sekolah? Ada tak tu berlaku di dalam bilik darjah? Kawan dia ada air atas meja, kita dah dahaga sangat, kita ambil air kawan kita minum. Air mineral asasnya memanglah tidak haram kan, tapi sebab cara memperolehnya tu dengan cara yang tidak betul, maka air itu jadi haram. Jadi kena berhati-hati. Kalau nak minum, haus sangat minta je, awak boleh tak nak sikit minum air. Takkanlah kawan tak bagi Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah ciri makanan yang halal dan baik ni? Apakah ciri makanan yang halal dan baik? Okey. Dia ada beberapa aspek ya. Aspek yang pertama kita nak tengok dari segi bahan, dari segi prosesnya, dari segi kandungan, dari segi kebersihannya, dari segi kesihatannya dan dari segi sumbernya. Jadi anak-anak di rumah dan juga di studio, apabila kita nak memilih makanan yang halal dan baik, cuba kita telitikan aspek-aspek ini. Mungkin kita tanya adik-adik yang ada di studio, adik-adik boleh pilih salah satu aspek yang adik-adik nak bincangkan dan berikan pendapat adik-adik bagaimana adik-adik memilih makanan yang halal ini berdasarkan aspek-aspek ini. Ada siapa-siapa nak mencuba? Ada siapa nak kongsikan? Anis Kaisara, silakan. Kebersihan. Okey. Kebersihan, silakan. Kesihatan. Okey, silakan. Kesihatan. Tak apa, mana-mana pun boleh. Okey, silakan. Baik untuk kesihatan kita. Okey, macam mana tu? Boleh bagi contoh. Makanan itu baik untuk kesihatan kita. Sayur sihat untuk badan. Contoh macam sayur Ustazah. Contohnya macam sayur. Selalunya adik-adik kita kan, anak-anak kita lah, kadang-kadang anak-anak Ustazah juga, sayur ni macam kurang sikit nak makan kan. Betul tak Nisa? Betul. Sayur ni mungkin kurang sikit nak makan. Jadi Ustazah nak bagi tips tau. Ustazah nak bagi tips, iaitu pelbagaikan hidangan sayur selain daripada salad, jadikan dia puree. Jadikan dia macam kita blend ya Ustazah? Ya, kita blend. Contohnya daun bayam dengan batang-batang dia tu kita dah celur ataupun kita masak dengan air dan kita letaklah garam, perasa dia garam dengan gula dan sedikit mungkin udang ke ikan bilis ke, dan kemudian kita blend. Kita blend, dan kalau kita nak rasa lagi sedap, lepas kita blend tu kita letaklah cooking cream ke kan. Sikit sahajalah. Dia akan jadi macam ala-ala mushroom soup. Instead of kita buat mushroom soup, kita buat spinach soup, kita buat labu ya. Benda tu boleh dipelbagaikan. Sebab boleh kalau makan dengan roti. Jadi kita akan banyak makan sayur. Kalau tidak, tak dapat secukup pun kita makan sayur, kita makan sikit saja sebab kita macam susah nak mengunyah. Betul. Jadi kita kena bina kesedaran dalam masyarakat kita supaya mengutamakan makanan sayur dan buah. Dan buah. Okey, terima kasih Anis. Ya, tadi Anis sebut tadi. Jadi kita tengok satu persatu makanan yang halal dari segi bahannya mestilah halal yang baik. Kita dah belajar tadi halal itu mengikut syariat Islam, yang baik itu yang telah dikaji memang baik untuk tubuh badan kita. Kemudian dari segi prosesnya mestilah mengamalkan kebersihan dan mengikut sembelihan secara Islam. Manakala kandungannya, pastikan dia tidak ada najis. Najis dekat sini bukan bermaksud tinja ataupun tahi. Apa-apa yang najis seperti khinzir, dalam Islam khinzir dianggap najis. Begitu juga arak, dalam Islam arak dianggap najis ya. Jadi kita kena berhati-hati. Kemudian dari segi kebersihan disimpan di tempat yang bersih dan suci. Alhamdulillah,
negara kita sangat prihatin ya. Restoran-restoran yang nak menyediakan makanan kepada rakyat kita mesti ada kelulusan, mesti ada sijil yang memastikan mereka mengamalkan kebersihan dalam penyediaan makanan mereka. Betul. Ya, kesihatan pula bebas daripada racun dan bahan yang memudaratkan ya. Racun di sini bukan maksud racun serangga ya. Racun di sini mungkin bahan-bahan kimia yang menyebabkan racun pada badan kita ya. Terlalu banyak mungkin bahan kimia. Dia kadang-kadang kan Nisa, ada makanan kita sebenarnya dia bukan, contohlah macam durian, dia bukan durian ya. Dia adalah bahan kimia yang mempunyai perasa durian ya. Macam jadi kita kena berhati-hati. Ya. Kita kena berhati-hati dalam pemilihan makanan kita. Pewarnanya, pengawetnya ya, semua tu kita kena berhati-hati. Dan kita harapkan semua pengusaha makanan di luar sana prihatin dengan makanan ataupun dengan produk yang mereka sediakan agar sihat untuk dimakan ya. Bukan sahaja mereka mendapatkan keuntungan tetapi juga dapat pahala menyediakan makanan untuk orang ramai. Seterusnya sumber ya. Diperoleh dengan cara yang sah, sama ada orang beri ataupun kita beli atau kita usaha sendiri. Betul. Ada banyak cara untuk kita dapatkan dan mengakses kepada sumber-sumber makanan yang halal. Mudah sebenarnya nak dapatkan makanan halal sebab kita ada banyak pilihan. Yang penting kita tahu daripada mana datangnya, bagaimana ia dibuat dan sebagainya. Baiklah, kita akan berhenti seketika. Sebelum kita sambung pelajaran kita, jangan ke mana-mana, kembali ke Teras di Didik TV KPM selepas ini. Terima kasih cikgu. 老师谢谢你。Nanti Asiriagar. Thank you teacher. 老师谢谢你。老师谢谢你。Terima kasih cikgu. 谢谢老师。谢谢老师。Thank you teacher. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Ustazah Salina dan kawan-kawan saya dari SMK Taman Datuk Harun. Jadi Ustazah, tadi kita dah belajar tentang apa itu makanan yang halal dan baik, ciri-ciri, kepentingan dan aspek-aspek makanan yang halal. Jadi jom Ustazah, apa yang kita nak belajar seterusnya Ustazah? Alhamdulillah ya. Jom makan yang halal dan baik. Dalam bahasa Arabnya halalan tayyiban ya. Alhamdulillah di negara kita antara negara yang sangat ke depan ya, berhubung dengan halal, makanan yang halal dan menjadi contoh kepada negara-negara lain. Dan anak-anak di konti dan juga di studio dan juga di rumah ingat ni, ini ialah logo khas ya di Malaysia halal dan di negara-negara lain juga ada logo-logo halal dia ya. Ya, betul. Kemudahan logo ini ialah untuk memudahkan kita untuk mendapatkan makanan yang halal. Tapi kadang-kadang ada juga ya, kalau mak kita masak nasi masak nasi lemak, kemudian ibu kita menjual dan tak ada cop halal sebab dia jual dalam skala yang kecil sahaja. Jangan nanti, mak saya tak nak makan nasi mak, kenapa? Tak ada logo halal. Tak ada cop halal. Bukanlah sampai ke tahap itu ya. Logo halal ini untuk memudahkan kita untuk mengenal pasti makanan itu halal dan baik. Okey. Dan ini ada satu isu yang sangat menarik yang Ustazah ambil dari Facebook UNICEF Malaysia. Ustazah harap anak-anak di rumah dan juga anak-anak di studio cuba kita lihat child obesity in Malaysia, the second highest in ASEAN. Ya.
anak-anak kita ya Nisa, dekat Malaysia ni kedua tertinggi obesitinya selepas anak-anak di Brunei. Adakah disebabkan kemewahan hidup ataupun apa agaknya yang menyebabkan makanan ringan ni Ustazah? Ya. Makanan, kenapa agaknya anak-anak kita berada di tangga kedua? Cuba tengok yang akhir tu, nampak tak? Vietnam ya. Vietnam. Atau mereka banyak makan sayur. Okey. Tapi kita nak tanyalah adik-adik, apa pandangan adik-adik ya? Kenapa rakan-rakan kita ni termasuk dalam kedua tertinggi obesiti? Adik-adik faham apa maksud obesiti? Maksud obesiti ialah berat badan ataupun saiz badan tu tak seimbang dengan ketinggian ya, tak seimbang dengan usianya. Dalam istilah bahasa yang mudahnya kegemukan. Dalam bahasa yang mudah ialah kegemukan. Okay, Ustazah nak tanyalah adik-adik di studio ni, apa agaknya yang menyebabkan anak-anak kita, kawan-kawan kita berada dalam obesiti ni, mengalami obesiti ni? Siapa nak bagi pandangan? Siapa nak kongsikan? Okey, Mukhlis, silakan. Perkara yang menyebabkan kanak-kanak obesiti di Malaysia kerana tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebagai contohnya, kerap makan berlebihan, tidak bersenam dan sering makan makanan ringan. Okey, terima kasih Mukhlis. Terima kasih Mukhlis. Ya, terima kasih Mukhlis. Itu mungkin antara sebabnya. Mungkin ada siapa lagi nak bagi pandangan ke? Ada lagi yang nak kongsikan? Ada lagi tak? Sebab okey, Farisha, silakan. Silakan Farisha. Pada pendapat saya, penyebab kanak-kanak Malaysia obesiti kerana tabiat pemakanan yang tidak sihat antara penyumbang peningkatan kegemukan dalam kalangan kanak-kanak. Contohnya, terlalu banyak makanan yang berlemak dan manis. Okey, mungkin terlalu banyak makanan yang berlemak dan manis. Manis tak seimbang lah tu. Betul. Ya. Tapi kat Malaysia ni banyak makanan sedap-sedap lah Ustazah. Mana manis, lemak-lemak tu yang kita suka tu. Okey. Cumanya Nisa, makanan sedap tapi biar berkhasiat. Betul. Jadi kita kena buat begitu. Makanan yang sedap dan berkhasiat. Jadi boleh minta pandangan adik-adik, agaknya apa yang kita boleh lakukan supaya kita terhindar dari, kurangkan sikit kita punya graf ni. Kita kurangkan sikit graf ni. Ada adik-adik nak bagi pandangan cara nak mengelakkan obesiti dari dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia? Ada siapa-siapa nak? Okey, Anis. Oh, Anis dan Afiq. Okey, kita dengar Anis dulu. Robot nak jawab. Bagus. Okay. Cara yang saya boleh amalkan untuk mengelakkan obesiti ialah saya boleh mengamalkan makanan seimbang dan mengambil makanan suku-suku separuh. Okey, jom kita amalkan tadi ya, suku-suku separuh. Ya, betul. Okey, Afiq, apa yang Afiq nak berikan pandangan? Silakan. Silakan Afiq. Cara yang saya boleh amalkan untuk mengelak obesiti ialah mengamalkan pengambilan makanan yang berkhasiat. Okey, berkhasiat ya. Ada juga snack ataupun makanan ringan yang berkhasiat sekarang. Berkhasiat, ada ramai dah prihatin, ada ramai pengusaha-pengusaha prihatin. Makanan tu makanan ringan tapi berkhasiat. Jadi kita kena pilih begitu ya. Pilihlah yang bijak. Ya, jadilah pengguna yang bijak. Betul. Okey, Ustazah suka hashtag ni. Kurang manis because hashtag I am sweet enough. Macam saya lah, sweet enough. Okey, Alhamdulillah. Jadi mengapakah kita perlu makan makanan yang halal dan baik ni? Ya, kenapa? Kenapa kita perlu makanan yang baik dan halal? Mungkin Ustazah nak dengar lah siapa-siapa adik dekat situ. Okey, boleh angkat tangan dulu siapa? Siapa nak Kenapa kita kena makan yang halal dan baik? Ya, silakan Amsyah. Oh, Amsyah tak nampak tangannya. Okey, silakan Amsyah. Kita perlu makan makanan yang halal dan baik supaya Allah lebih sayang pada kita. Ya, supaya Allah sayang kita sebab kita ikut perintah Allah. Allah suruh makan halalan tayyiban. Ya, bukan saja tubuh badan kita sihat, tapi Allah sayang kita. Ada siapa-siapa nak bagi pandangan? Ada lagi yang nak kongsikan? Ada lagi tak? Okey, terima kasih. Tak ada ya? Tak ada dah, ya. Jadi kita tengok mengapa kita perlu makan makanan yang halal dan yang baik. Yang pertama, cuba kita tengok diri kita sebab kita yang makan kan. Dari atas sekali ya, akal yang cerdas, okey, hati yang jernih, tubuh badan yang sihat, akhlak yang baik dan ibadat yang diterima. Adik-adik dekat rumah, jom ikut sama-sama. Okey, kenapa kita kena makan makanan yang halal dan baik? Kerana untuk mendapatkan akal yang cerdas, hati yang jernih, tubuh badan yang sihat,
akhlak yang baik dan ibadat yang diterima. Besar tu peranan makanan dalam hidup kita ya. Untuk menjadikan kita insan yang sempurna secara holistik, dari segi jasmaninya, fizikalnya, rohaninya, emosinya ya. Jadi bila kita makan yang sihat, kita akan membesar menjadi seorang dewasa yang stabil, yang sihat dan dapat berfungsi kepada masyarakat dan negara. Betul tu. Orang kata apa Ustazah? Kita you are what you eat. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi kita kena jaga apa yang kita makan. Memandangkan kita ada banyak pilihan, nak makan tak salah, tapi pastikan ianya seimbang dan baik untuk kesihatan kan. Nak makan yang manis-manis dan junk food tu sekali-sekala boleh lah kan Ustazah kan. Dan amalkan gaya hidup sihat. Pergilah bersenam ke, berbasikal ke, main badminton kat depan rumah ke. Yang penting jaga SOP di mana saja anda berada dengan menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih dan pakai pelitup muka di tempat awam. Baiklah Ustazah, nampaknya kita dah tiba di penghujung rancangan Ustazah. Seronok sangat kita berbincang topik kita hari ini, makanan halal lagi baik. Diharapkan yang di rumah turut sama mendapatkan manfaat dan juga informasi daripada topik kita hari ini. Mungkin Ustazah boleh berikan sedikit rumusan ataupun kata-kata akhir tentang topik kita. Silakan Ustazah. Okey, alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyediakan kita pelbagai nikmat, makanan, tumbuhan dan sebagainya untuk kegunaan kita, maka ikutlah peraturan-peraturan yang telah Allah berikan ya. Kerana peraturan-peraturan itu bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk diri kita supaya kita dapat berfungsi menjadi hamba Allah di dunia ini, hidup bahagia, sejahtera di dunia sehingga ke syurga. InsyaAllah. Saya sebenarnya dah tak sabar nak makan kuih raya tu. Yang di rumah pun jangan lupa untuk sentiasa kekal dengan gaya hidup sihat anda. Makanan sihat, makanan yang baik. Menjadikan diri kita seorang yang sihat dan baik insya-Allah. Semoga apa yang kita kongsikan hari ini Kak Ustazah bermanfaat. Terima kasih kepada kawan-kawan saya dari SMK Taman Datuk Harun. Terima kasih anda semua terbaik. Apa yang anda kongsikan diharapkan bermanfaat buat kawan-kawan di luar sana, dapat pahala insya-Allah ya Ustazah ya. Dan kita akan jumpa lagi di episod terakhir yang akan datang. Jangan lupa setiap hari jam 8 hingga 10 pagi di saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Bye semua. Bangun pagi sudah fikir apa nak makan. Makan ini tinggi kalori, makan itu tak dapat lelah. Jadi apa pilihan terbaik kalau nak sihat tak nak naik berat? Senang saja kalau nak sihat, ikuti saranan tinggal sihat Malaysia. Suku-suku separuh ikut saja, suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh, suku separuh, suku separuh. Sekarang sudah tahu bagaimana nak mula. Pilih yang kurang lemak, pilih yang kurang gula. Jadi tunggu apa lagi? Jom semua kita ikut bersama. Didik TV KPM